Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Suratul ladzina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kelapangan bagi kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan juga bagi kita segala kebaikan, kerahmatan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat esok lebih lagi. InsyaAllah pada malam ni kita sambung perbahasan kita daripada hadis 40 oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai hadis yang keberapa tu? 8. Hadis yang ke-8. Dah habis ya? Di 8 habis dah? Saya dengar nak baca hadis ihsan hari ni. Mana? Hadis yang ketiga 37. 37. Bukan 37. Sini. Hadis yang ke 7. InsyaAllah kita baca hadis yang ke-17 daripada hadis 40 oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana hadis ke-17 ni sikit sebanyak berkait dengan apa yang akan kita sambut pada bulan Zulhijjah ni, iaitu Hari Raya Kurban. Jadi kita baca hadis yang ke-17 ni membincangkan tentang ihsan. An Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ni daripada Abi Ya'la Shaddad ibni Aus. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan atas setiap sesuatu. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, maka hendaklah kamu ihsan pada pembunuhan tu.
wa iza zabahtum fa ahsinu dzibha. Apabila kamu menyembelih, ni yang berkait dengan kurban. Apabila kamu menyembelih, fa ahsinu dzibha, maka hendaklah kamu ihsan dalam penyembelihan ataupun kamu ihsan terhadap binatang sembelihan. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatah. Hendaklah salah seorang daripada kamu menajamkan akan pisaunya dan hendaklah dia meringankan ke atas sembelihan. Di hadis ni secara prinsipnya bincang berkenaan dengan ihsan. Yang mana kita pun selalu sebut tentang ihsan. Kalau kita tengok sekolah-sekolah pun kan, dia banyak pakai letak cogan kata ke apa kan, berilmu, beriman, berihsan contohnya. Tapi ihsan ni dalam Islam dia ada makna yang cukup penting untuk kita faham sungguh-sungguh ihsan tu. Kerana dalam Islam ihsan tu bukan sekadar baik. Kalau terjemah ke dalam bahasa Melayu, ihsan ni daripada perkataan ahsana, yuhsinu ihsanan. Kalau kita tengok dia punya dia punya punca perkataan tu, ihsan daripada perkataan ahsana. Ahsana ni daripada perkataan hasanun, hasan ataupun hasana ataupun hasuna. Jadi kalau hasan tu maksudnya baik. Secara mudah orang terjemahkan. Kalau ihsan melakukan kebaikan. Tapi ihsan bukan sekadar buat baik. Dia kena faham dengan lebih sempurna lagi. Sebab tu dalam hadis yang kedua, Jibril alaihissalam tanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil ihsan. Jibril tanya. Mula Jibril tanya tentang Islam. Maka cerita Nabi pun jawab 5 rukun Islam. Lepas tu Nabi SAW ditanya oleh Jibril tentang iman. Akhbirni anil iman. Maka disebutkan 6 perkara rukun iman. Kemudian Jibril tanya, akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepada aku, khabarkan kepada aku tentang ihsan. Jadi bukan sekadar bukan sekadar makna dari sudut bahasa, dia kena faham dari sudut istilah yang digunakan oleh Nabi SAW dan juga diguna dalam Al-Quran Karim. Maka Nabi SAW ketika mana ditanya oleh Jibril apa makna ihsan, Nabi SAW kata, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nabi SAW jawab, ihsan itu adalah kamu sembah Allah Ta'ala. An ta'budallah, kamu perhambakan diri kamu kepada Allah Ta'ala. Ka'annaka tarah, seolah-olah kamu tengok Allah Ta'ala. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tak boleh tengok Allah Ta'ala, sesungguhnya dia tengok kamu. Jadi ihsan ni dia berkait dengan apa? Dengan nilai. Nilai tu macam mana pula? Kalau kita nak faham tu, kalau dalam hadis yang Nabi sebut pada kita tu, ihsan tu kamu sembah Allah seolah-olah kamu tengok Allah Ta'ala. Gitu kan? Seolah-olah kita berada berdepan dengan Allah Ta'ala. Jadi macam mana keadaan kita waktu tu? Perasaan kita macam mana? Kelakuan kita macam mana? Itulah ihsan. Kalau kita kalau dalam kitab-kitab tasawuf dibagi contoh, kalau kita berada dekat majlis raja contohnya. Raja jarang kita jumpa, kan? Sekali kita duduk depan raja, betul depan. Macam mana keadaan kita? Seolah macam tu lah, lebih kurang. Kalau orang tu hormat raja lah. Kalau dia marah ke raja, tak ada apa lah kan. Kalau dia hormat raja, waktu dia duduk depan raja tu macam mana? Itu disebut dalam kitab tasawuf untuk dia faham apa makna ihsan. Jadi dia akan merubah apa? Dia akan merubah perasaan kita dan dia juga merubah kelakuan kita.
Boleh nampak tak? Ataupun tuan-tuan teringat dulu waktu akad nikah tu macam mana? Waktu akad nikah tu. Ingat tak lagi? Kelupa dah. Ingat tak? Depan Tok Naib tu macam mana keadaan tu? Duduk depan Tok Naib tu macam mana? Berubah tak perasaan? Tak berubah? Berubah kot kan? Lain kau dah kahwin 3-4 kali. Tu pun berdebar juga kan? Jadi dia, ihsan tu dia merubah. Dia Nabi kata, seolah kamu tengok Allah. Seolah Allah hadir dalam diri kamu. Berada dekat kamu. Tapi Tuhan tak ada tempat lah. Kan seolah-olah. Ni yang faham Tuhan duduk depan kita. Hadis sebut waktu kita semayang, Tuhan duduk depan. Kan? Tapi jangan faham Tuhan duduk depan tu. Tak boleh. Salah lah. Perasaan tu. Jadi ihsan ni apa? Satu nilai yang menjadikan kita ni berubah perasaan kita. Kelakuan kita pun berubah juga. Itu ihsan. Jadi kalau kita semayang, kita rasa sungguh Allah Ta'ala ada depan kita. Macam mana kita buat? Macam mana kita buat? Adakah kita hanya akan baca Al-Fatihah saja, lepas tu rokok? Kita akan baca sunat. Betul tak? Kita berdiri lama ke berdiri sat je? Berdiri lama, tak rasa pun lama tu. Tuan-tuan ingat dah waktu akad nikah tu, rasa lama ke? Tak ingat dah berapa lama masa. Tak sedar dah masa tu berlalu. Itulah lebih kurang. Jadi bila kita rasa Tuhan bersama dengan kita waktu tu, maka ia merubah perasaan kita. Dan merubah tindakan kita. Tindakan kita, kita akan buat sesuatu tu lebih daripada hak biasa kita buat. Tak gitu. Waktu kita nak akad nikah, pakai baju biasa-biasa macam ni ke? Tak kan? Pakai baju macam mana? Yang tak pernah pakai pun apa itu, dia pakai macam tu. Kan? Tengah pakai tengkolok lagi angkat nikah. Tak pernah pakai tengkolok. Maknanya lebih daripada hak biasa. Perasaan kita pun lebih daripada hak biasa. Kerana itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, bila beliau menerangkan tentang makna ihsan ni, jadi Imam Ghazali kata, ihsan itu adalah kamu melakukan sesuatu lebih daripada hak sepatutnya. Itu ihsan. Kamu melakukan sesuatu lebih daripada hak sepatutnya. Sepatutnya akad nikah tu pakai cukup tutup aurat apa semua, cukup dah. Tuan-tuan mari masjid ni kemas dah kan. Cukup dah akad nikah pakai macam ni. Tapi kerana dia sesuatu yang special, dia sesuatu yang ada nilai yang lebih, maka kita pakai lain macam sikit. Itu yang dimaksud sebagai ihsan, kita buat sesuatu lebih daripada hak sepatutnya. Jadi orang ni bila dia buat perkara sunat, sebenarnya dia dah mula masuk dalam daerah ihsan. Yang kita kalau kita buat benda sunat, kita dah mula masuk daerah ihsan. Sebabnya yang kena atas kita, hak sepatut kita buat fardu saja. Tapi bila kita buat sunat, kita dah mula masuk daerah ihsan. Ni, kita habis sembahyang maghrib ni kan? Kita bangun sembahyang 2 rakaat. Wajib tak kita bangun 2 rakaat tu? Tak wajib pun, sunat je. Tapi kita buat juga. Sebab apa kita buat juga? Itu nilai ihsan tu. Itu nilai ihsan. Macam ni nak masuk, nak masuk raya korban ni. Kita buat korban, apa hukumnya korban? Sunat. Kan, bila dengar sunat tu kan, dia kalau cakap sunat tu pun. Gitu kan. Sunat aja tanya. Bukan wajib. Orang kalau dia faham macam tu, tak ada nilai ihsan. Dia tak ada nilai ihsan. Orang kalau dia dah mula ada nilai ihsan, bila dia dengar hak sunat tu pun dia akan ada rasa cenderung nak buat. Itu dia mula berada dalam daerah ihsan. Satu maqam hak lebih tinggi daripada maqam iman. Hak lebih tinggi daripada maqam Islam. Jadi dia maqam kita ni Islam, iman, ihsan. Kita nak tahu kita duduk dalam maqam ihsan tak? Kita dengar benda sunat tu. Kita terasa nak buat benda sunat. Itu antara cara lah untuk kita tengok. Memang sunat je buat korban ni. Tapi kena ingat korban ni
Kalau ikut pada hukum fiqahnya, sunat muakkad dalam mazhab kita. Sunat muakkad. Maknanya sunat yang amat-amat dituntut. Kalau dalam mazhab lain wajib. Tuan kena ingat, dalam mazhab lain wajib. Bagi orang yang mampu, wajib. Kalau dia tu seorang yang ada ihsan, dia dengar je, dia buat. Kalau dia ada kemampuan. Sebab itulah. Kalau kita tengok dalam pandangan-pandangan mazhab ni, atau yang kata korban ayam pun boleh. Korban ayam pun boleh. Sebab hadis Nabi SAW sebut, ma min amalin, tak ada satu amal yang dilakukan oleh seorang hamba yauman nahar, pada hari raya kurban. Masuklah 3 hari tasyrik tu. Min iraqatid dam, daripada menumpahkan darah. Maksudnya sembelih. Jadi sebab tu setengah ulama dia berpandangan, ni pandangan sahabat juga, pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sunat buat korban kalau tak mampu sekalipun, korban dengan ayam. Sembelih juga. Boleh ke amal ni? Tak pelik kan, orang dah biasa cerita dah kan. Dah biasa dengar dah kan. Ini untuk apa ni? Untuk orang yang dia nak kata mampu sangat dah ke, tapi miskin dah pula kan. Dia bukanlah miskin tapi tak cukup lah. Nak bagi berapa ratus sekarang. Masjid kita buat berapa? 700. 750. Dia nak kata miskin dah. Adalah duit tapi nak sampai 750 tu dah ke. Kan? Nak sampai 350 pun dah ke. Nak buat korban kat luar murah-murah ni kan. 350 ya. Tapi adalah lebih tu. Kan? Dalam apa ni 40 ringgit. Apa dia buat? Dia beli ayam. Dia sembelih ayam. Cuma janganlah duk heboh-heboh. Kan? Kita hak mengaji ni faham lah. Kalau orang tak mengaji kan, bising lah, mulalah viral-viral lah. Dia mudah aja kita ni kalau nak buat pakai mazhab lain. Jangan heboh-heboh. Tak apa. Tuan nak semayang apa? Nak semayang qasar. Subuh nak buat qasar. Boleh tak subuh qasar? Subuh boleh buat qasar tak? Pakatnya maghrib je yang tak boleh qasar. Sebab kalau maghrib qasar 1.5 rakaat. Mana apa? Tak boleh. Maghrib memang sepakat tak boleh buat qasar. Isyak, Zuhur, Asar. Memang boleh, sepakat boleh. Maghrib memang sepakat tak boleh. Tapi subuh ada mazhab tak boleh. Berapa buatnya? 1 lah. Qasar buat 1. Boleh nak buat 1 rakaat. Dia pakai mazhab yang kata boleh. Bacalah sikit, belajar sikit. Boleh lah. Tapi janganlah viral. Itu je. Kan, berhenti ke RNA. Dekat gambar kan, saya tengah qasar subuh 1 rakaat. 1 bulan viral dia je. Dia kaedah yang kita nak pakai mazhab lain boleh, jangan mengganggu ketenteraman awam. Bila kita viral, kita ganggu ketenteraman awam. Tapi dalam bab korban ayam ni, itu memang disebut dalam mazhab fiqh, kitab fiqh mazhab Syafi'i pun memang disebut. Kitab-kitab muktabar dalam fiqh Syafi'i memang disebut. Atau kitab Melayu pun disebut kalau tuan-tuan mengaji. Sebut. Tak Arab lagi lah sebut. Nak cerita kata apa ni? Nak cerita kata orang tak memandang ringan ibadat korban. Jadi kalau kita masih belum buat lagi, ada kemampuan. Orang pencen confirm lah ada kemampuan kan. Orang pencen, mulai masuk. Adalah kemampuan tu kan. Kalau yang merokok lagi lah kira ada. Merokok boleh, korban tak boleh. Elok dia tu kena korban je lah. Merokok sekotak berapa? RM17. Ya Allah mahirnya. Taklah RM10 lah. Dari sekotak sebulan. 2 bulan confirm boleh korban. Patut kalau orang tu dia merokok, dia kena korban hak paling afdal. Korban paling afdal, kambing seekor. Korban paling afdal, hak seekor tu. Kambing ke, biri-biri ke, terpulang lah. Tapi hak seekor.
bukan yang kongsi-kongsi. Dua-dua boleh lah, sah lah, dua-dua boleh sah kan. Lembu, kerbau, unta, kongsi 7 orang, sah 7 bahagian. Tapi orang bahas mana lebih afdal antara seekor kambing dengan 1 bahagian lembu, mana lebih afdal? Yang lebih afdal seekor kambing ataupun seekor kibas lagi afdal. Sebab apa? Sebab dia memang tertentu dia punya. Kalau dia nak sembelih pun dia boleh sembelih. Yang afdalnya pula ni, kita bila kita sembang bab ihsan ni, kita akan cuba melakukan sesuatu seafdal yang boleh. Tu ihsan lah tu. Satu kita sebut tadi, bila kita buat perkara sunat, maksudnya kita dah mula masuk ada dalam daerah ihsan. Orang yang berada dalam daerah ihsan juga, maqam ihsan juga, dia akan buat satu perkara, dia tengok yang paling afdal. Paling afdal dia boleh buat. Seafdal dia boleh buat. Yang kalau dalam bab korban ni, paling afdalnya dia buat seekor. Jadi kalau orang jenis merokok, buat seekor. Kalau merokok orang boleh, kalau ni tak boleh kan. Merokok tu, yalah dia pakai dalam mazhab mana kata boleh tu. Tapi rata-rata ulama kata haram. Sama ada haram atau makruh lah sekarang ni. Harus, wallahu a'lam ya. Baik, itu yang dimaksudkan dengan ihsan, iaitu kita melakukan sesuatu lebih daripada hak sepatutnya. Dalam hadis ni Nabi SAW kata, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan ihsan dalam setiap perkara. Maksudnya bukan dalam perkara ibadat saja ihsan. Dalam kehidupan harian kita pun ada ihsan juga. Kita boleh tahu tak kita ni ihsan ke tak ihsan? Boleh tahu. Caranya macam mana? Kita tengok apa hak sepatut kita buat. Lepas tu kita buat lebih sikit. Hak kita buat lebih sikit tu, itulah ihsan. Macam tuan-tuan sekarang ni kan, semua pakai kepiah kan? Tak? Sembayang tak pakai kepiah, sah tak? Sembayang tak pakai kepiah, sah tak? Sah. Tapi kita pakai kepiah. Ni apa ni? Pakai kepiah ni. Nilai ihsan. Kita dah masuk daerah ihsan ni. Kalau orang tu tak pakai kepiah, sah sembahyang dia. Kau tak sah pula? Sah je. Ni kita pakai baju elok-elok, kemas-kemas ni kan. Pakai baju pagoda, sah lah sembahyang. Dengan kain lah. Pagoda saja. Mana rupa sahnya. Pakai seluar, pakai kain, pakai pagoda. Sah tak sembahyang? So, ada aja orang sembahyang. Pergi Pulau Kuala Lumpur lagi berlambak orang pakai pagoda sembahyang. Di masjid tu. Kok iya janganlah di masjid, pagoda kan. Sembahyang seorang-seorang di rumah boleh tahan lah. Ini ke masjid, pagoda lah. Sah ke tak? Sah. Tapi kita pakai baju elok-elok, baju Melayu, pakai jubah, kan? Pakai serban semua. Ni apa ni? Lebih daripada hak sepatutnya ihsan. Ini dalam bab ibadat. Dalam bab lain pun ada ihsan juga. Nabi kata, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Ta'ala menetapkan ihsan dalam setiap perkara. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi minang orang. Minang anak orang. Kita pakai pagoda boleh tak? Pakai kain, pakai pagoda. Ada berdosa tak? Bukan aurat tak? Tak, bukan. Ada orang buat apa itu? Tak adalah kan. Kita pakai kemas-kemas. Kita pakai baju kemas-kemas. Kita sikat rambut kemas-kemas. Maka baru kita pergi ziarah orang. Baru kita pergi rumah orang. Itu dia ihsan. Kita masuk dalam daerah ihsan. Sebab kita buat satu hak lebih daripada hak sepatutnya. Orang mari rumah kita sama tak? Orang mari rumah kita. Antara adab. Bila orang mari rumah kita jadi tetamu. Kita kemas. Bukannya apa? Pasal nak kalau saya pergi ziarah tok guru kan. Bila kita datang dia tengah buat kerja di luar, dia kata tunggu sat, saya masuk dalam dulu. Kan? Saya masuk dalam dulu. Dia bersiap dulu. Dia bersiap pakai kemas-kemas baru dia keluar. Sila masuk.
Bukannya dia layan kita dengan baju apa nama ni? Baju kebun dia tu. Sebab apa? Boleh tak dia layan kita pakai baju kebun dia? Tak boleh Siapa tak boleh pula? Dia pun tengah buat kerja ya. Kita pun mari terkejut. Tapi tak. Dia ada adabnya. Dia buat satu hal lebih daripada sepatutnya. Maka itu namanya apa? Ihsan. Selalu saya bawa contoh kalau ingat lagi kalau buat kerja. Ni kan kerana Nabi kata innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Taala menetapkan ihsan dalam setiap perkara, kulli syai'. Sama ada ibadat khusus ataupun ibadat ataupun kehidupan harian kita. Sama aja. Kalau kerja kita sepatutnya masuk kerja pukul berapa? Pukul 8 pagi kita masuk. Kita betul-betul masuk pukul 8 tu. Itu sepatutnya. Sepatutnya kita masuk pukul 8. Waktu sepatutnya. Tapi bila kita masuk 7.45. Kita masuk 7.45. Itu maksudnya kita dah mula ada dalam daerah ihsan. Berapa minit ihsan kita? 15 minit. Boleh kira pun. Bos suka tak? Kita ada bos suka tak? Suka. Kita mari awal 15 minit. Dia pun seronok. Sama Tuhan pun. Lebih kurang macam tu. Kadang orang buat bandingan mudah-mudah. Kita nak bagi orang faham. Wala tadribu lillahil amsal. Tapi orang nak bagi faham. Maka kita buat sesuatu lebih daripada sepatutnya. Dan biasanya kalau orang buat macam tu, dia akan dapat ganjaran. Bak dunia pun sama. Kita buat satu lebih pada sepatutnya. Orang berniaga kan? Orang berniaga. Tuan-tuan ada 2 bengkel. Tuan-tuan pergi tukar minyak hitam. Bayar duit untuk tukar minyak hitam. Berapa sekarang upah? Sekali dengan minyak. 100-1.5. Kan? Satu bengkel gigi tukar, dia tukar minyak hitam kita, dia tukar semua siap, okey. Siap. Ambil duit, jalan. Ada lagi satu bengkel, dia tukar minyak hitam kita, lepas tu dia bersih-bersihkan sikit. Kan? Dia pakai apa nama tu, dia punya apa, air pressure tu. Dia bersih-bersihkan kan. Sikit-sikit pun. Kan? Buang-buang sikit daun-daun kering pun semua. Dia lap-lap sikit. Antara 2 ni hak mana tuan-tuan akan pergi? Hak nombor 1 ke hak nombor 2? Nombor 2 orang akan pergi. Kenapa? Itu ihsan tu. Dia buat lebih daripada sepatutnya. Hak sepatutnya apa? Tukar minyak hitam dah. Dia ambil duit. Kita buat kerja dia. Kita bagi dia duit. Dah balik. Tapi orang ni dia buat lebih daripada sepatutnya. Dan biasanya kalau kita tengok kan. Kalau kita perhatilah. Kita perhatikan. Ni dalam kehidupan harian kita lah. Kalau kita tengok apa ni. Hak produk, hak bagus-bagus ni kan. Mesti ada nilai ihsan. Tuan beli baju lah. Beli baju. Kalau hak jenis cokian-cokian ni. Beli baju dapat baju je. Tapi kalau hak jenis baju hak bagus ni. Beli baju dapat apa lagi? Dia jahit sikit kat tepi bawah tu ke. Dapat apa? Butang satu. Puasan tak? Dapat butang satu lagi dapat apa? Kain selai. Puasan tak kain selai? Tak puasan? Okay, sekali lagi belilah baju hak mahal sikit. Kalau mahal tak mana, mahal lebih sikit. Kan? Dia akan bagi apa? Dia akan bagi baju kita tu, lepas tu dia jahit sikit kat bawah tu, butang, kadang dia bagi 2 biji. Bolehkah sekali beli barang mahal-mahal ni? Kalau kita ada kemampuan, belilah. Tak salahnya. Jangan takabur ya. Dan itu juga kadang-kadang kita tengok kenal dengan hadis Nabi ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu an yara athar ni'amihi ala abdihi. Ada hadis ya? Sesungguhnya Allah SWT dia suka nak tengok kesan nikmat dia, hak dia beri pada hambanya, ada pada hamba dia. Gitu. Kalau kita ada kemampuan, belilah. Selai 2 baju hak elok-elok sikit kan. Buat habuan pakai semayang ke. Jadi kalau tuan-tuan beli baju hak elok-elok ni, dia bagi apa? Butang sikit. Butang. Sebab apa bagi butang ni? Tak bagi tak apa. Tapi dia bagi. Kerana nanti kalau butang cabut, pakai butang tu. Lepas tu dia bagi satu lay kain. Kain tu untuk apa? Kain tu untuk test dulu basuh.
Oh, tu nampak tak? Nilai tu tinggi tu. Kain tu kita basuh dulu. Kita nak basuh baju kan? Kita basuh dulu. Pakai kain pecah, kain kecil tu je. Satu jenis dengan kain yang kita beli lah. Baju yang kita beli tu. Basuh dulu. Supaya nak tengok sesuai ke tak sesuai dengan mesin, sesuai tak sesuai dengan sabun tu. Takut kita basuh baju kita tu, rosak tu. Gitu kan. Itu apa tu? Itu nilai ihsan. Patut kita beli baju, dapat baju ya. Tapi kita beli baju, orang bagi butang, orang bagi kain pecah kecil. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Kemudian Nabi SAW kata, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَى. Apabila kamu bunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Bunuh ni ada perkara hak memang kita boleh bunuh, harus bunuh. Ada perkara hak sunat bunuh, ada perkara hak wajib bunuh, ada perkara yang haram bunuh. Harus bunuh, nyamuk tu, lama dah gigit kita lempang sekali. Kan? Kalau tak mau lempang dia sekali, boleh tak? Kita pulang lah, kalau sanggup tahan gatal. Kan? Okey je lah, harus bunuh. Ada yang sunat bunuh. Contohnya, cicak. Kerana itu warid dalam hadis, bunuh cicak malam Jumaat. Iktibar sebagai huwaisiqat. Jadi bila kita bunuh, perkara hak boleh kita bunuh ni, tujuan bunuh tu untuk dia mati lah. Kan? Tapi ihsan dalam bunuh ni, seboleh-bolehnya kita cuba meminimalkan kesakitan atas yang dibunuh tadi ni. Lepas tu Islam kalau dalam bab hukum bunuh maka digunakan satu kaedah yang confirm, sekali pergi terus mati. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Hukum bunuh dalam Islam sekali potong. Berbeza dengan hukum bunuh dalam amalan-amalan konvensional. Antara amalan yang digunakan apa? Gantung belum tentu mati. Gantung belum tentu mati. Sebab tu ada kaedah, ada hukum gantung mandatory, ada gantung biasa je. Gantung biasa kalau tak mati tak apa. Mandatory, gantung mesti sampai mati. Tapi nak mati tu seksa. Apa bukti seksa? Terjelir lidah panjang keluar. Gulung balik masuk. Agak-agak mati seksa lah tu. Lidah ni keluar, gulung balik. Gulung masuk lah. Mana agak nak mati tu. Lagi satu mati apa? Kalau apa ni, negara barat ni. Elektrik. Dekat apa ni, dekat kursi elektrik. Terus mati ke? Kita pun tak pernah tengok kan. Tapi tengok cerita-cerita tu nampak lah macam mana cara mati tu kan. Menggeletar tu bukan terus mati tu. Berapa lama baru mati. Lagi satu, pakai apa? Gas. Ataupun cocok ke macam mana. Dan tu pun tak mati tu. Islam, potong sekali. Confirm mati, habis. Dia menggerunkan dan dia tak menyakitkan sesakit yang mana. Kita tengok contoh-contoh yang tadi. Fa'iza qataltum fa'ahsinul qitlah. Sebab tu dalam hadis bila sebut tentang sunat bunuh apa nama ni, cicak, maka disebut dalam hadis tu sebaik-baiknya, tu ihsannya tu, sebaik-baiknya sekali je kita pukul. Ataupun kita pakai lestik ke apa ke, sekali je kena dia mati terus. Jangan 2-3 kali. Bila 2-3 kali tu bukan ihsan lah tu, sekali je. Kemudian Nabi SAW kata, فَإِذَا زَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الزِّبْحَةِ. Bila benar kamu sembelih, maka hendaklah kamu ihsan dalam sembelihan kamu. Tengok Nabi kata apa? وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهِ. Ini cara nak ihsan bila kita sembelih. Iaitu dengan kita tajamkan pisau. Secara sembelih, ihsan. Sebab kalau kita sembelih pakai parang atau pisau yang tumpul, sah tak sembelih kita? Sah. Yang penting putus Halkum putus, kemudian marih
urat tu putus, selesai lah. Sah dah. Tetapi Nabi SAW ajar kepada kita pakai yang tajam. Bila pakai yang tajam ni, kita buat sesuatu hak lebih pada sepatutnya. Jadi sebab tu bila kita nak sembelih, pastikan asah sungguh-sungguh tajam. Test dulu. Kadang-kadang asah bukan main lagi kan, tapi dia tak pandai asah. Tak tajam. Ada orang asah. Tak tajam, sebab dia tak reti asah macam mana. Jadi dah asah tu test dulu. Try potong daun sekali tengok kan, pas tak? Tajam ni, sekali lalu daunnya, dah potong lah, dah putus. Maka Nabi SAW ajar kepada kita untuk kita ihsan dalam sembelihan. Kita ni pastikan pisau kita tajam sungguh. Barulah kita tersembelih. Dan tuan-tuan kalau nak tengok ihsan dalam sembelihan ni, selalu kita duk ulang juga. Kita tak tahu ulang, sebab orang tengok setengah masih juga duk buat. Antara yang perlu kita jaga bila kita buat sembelihan ni, kena jaga, jawatan kuasa kena jaga sungguh. Kalau ada banyak haiwan yang nak disembelih, maka pastikan haiwan tu tak melihat dan tak mendengar apa yang dilalui oleh haiwan yang pertama. Kata ada 2 ekor. Kan? Haiwan hak pertama nak sembelih tu, tak apalah dia jalan lah. Hak nombor 2 tu jangan bagi dia dengar, jangan bagi dia tengok. Tak jauh-jauh. Yang duduk dekat-dekat. Ini saya tengok satu tempat dia atur molek ada 5 ekor. 5 ekor. Atur elok. Tempat pun sebaris. Dia tombangkan siap-siap. Kan, letak elok lah. 1, 2, 3, 4, 5. Hak nombor 5 tu macam mana agak-agak? Hak nombor 5 tu. Takut ke tak takut? Mana jaga tu? Jangan bagi dia tengok. Anak kita lah kalau masuk jawi. Nak bersunat. Kan? Dia nombor 10. Hak nombor 1 dia tengok. Hak nombor 2 dia tengok. Hak nombor 3 pun dia tengok juga. Hak nombor 4 dia tengok. Hak nombor 5 dia tengok. Nombor 6 dia pun tak ada lah. Dia berlari takut tengok. Itu potong tu je sikit. Ni nak potong kepala. Tengah orang dia kata lah binatang biarlah binatang. Binatang ada perasaan saya rasa. Paling kurang dia ada rasa. Kalau tak perasaan pun dia ada rasa. Dia cocok tengok. Sakit tak dia? Sakit. Ha? Duduk belakang dekat dia punya kaki tu. Cocok sikit. Apa kita dapat? Kan dapat seliang kaki dia. Sebab dia ada rasa. Jadi kita kena tengok sungguh, jangan duduk dekat. Duduk jauh-jauh. Jangan bagi dia nampak, jangan bagi dia dengar. Memanglah dia tu akan dikorbankan, tapi pastikan elok. Maka bila kita nak nak berjatuh baik-baik. Berjatuh baik-baik. Memanglah kena keras sikit. Kalau lembik-lembik mana rupanya dia tu keras, kan? Tapi janganlah ganas. Kan? Jangan ganas. Kalau boleh cuba hak selembut yang boleh. Contohnya selembut yang boleh kita ramai-ramai baca sikit ke. Kan? Baca sikit 2-3 ayat. Ada orang duk ajar ayat-ayat yang boleh kita baca untuk kita lembutkan binatang ni. Baca ulang, ramai-ramai ulang. Daripada duk tengok je apa. Tengok siapa nak kena tanduk okey. Buat apa? Mari kita sama-sama baca. Jadi kita baca 2-3 ayat tu. Kalau tak tahu sangat baca je Al-Fatihah. Ulang baca Al-Fatihah banyak. Kan? Sebab Al-Masani baca. Ramai-ramai baca. Mudah-mudahan dia akan jadi lembut. Jadi kita bila kita nak maka bila kita nak berurusan dengan binatang tu, kena ada ihsan dengan arti kata kita ni lakukan sesuatu lebih daripada sepatutnya. Sama juga bila kita nak akad untuk untuk wakil. Kalau boleh biar jelas. Kalau boleh biar jelas. Baru ada nilai ihsan tu. Ya, serah saja pun dah cukup dah. Kerana dah pakai hukum adat. 700 pada 750.
750. Kita bagi, kita nak buat korban. Kita bagi 750 tu dekat jawatan kuasa. Maknanya kita nak buat apa tu? Buat korban. Dia pun terima. Okey lah tu. Tapi sebaik-baiknya biar jelas sungguh. Biar jelas sungguh. Apa yang kena jelas? Yang pertama, sekarang ni lah saya tengok kena jelas 750 tu apa? Kalau tak sebut pun dia akan masuk hukum adat je. Dia akan masuk hukum adat. Adat tu kira macam mana. Tapi sebaiknya kita perjelas tu. Ni ihsan. Ni ihsan. 750 tu adakah beli binatang tu saja ataupun termasuk pengurusan? Masuk sekali? Tak masuk? Masuk sekali. Sebut tak? Tu kena sebut. Sebaiknya sebut. Kalau tak sebut macam mana? Kalau tak sebut, dia mari hukum adat. Adatnya macam mana? Tapi sekarang ni orang pun dah keliru dah sekarang ni. Jadi orang akan tanya, ni kan, ni 750 ni macam mana ni? Kalau tanya waktu tu tak apa, ni tanya kemudian-kemudian ni. Dah sembelih semua, siap dah makan kenyang dah. 750 tu untuk apa? Tu kan. Jadi sebaik-baiknya biar ihsan betul-betul. Buat lebih berat sepatutnya tak apa. Biar bertulis pun tak apa. Dia sign, terima, sign beri. 750, 700 untuk beli lembu, 50 untuk urusan. Itu boleh. Pada saya lah sekarang ni kena sebut tu 750 tu adakah lembu saja ataupun sekali pengurusan. Yang ihsannya kat mana? Bila bertulis. Tu ihsan. Bila bertulis tu ihsan. Lagi satu juga, sekarang ni bila kita berakad, bila kita buat akikah, buat korban ni maksudnya pakai akad wakil. Jelas guna tu, istilah wakil. Saya wakilkan kepada jawatan kuasa masjid untuk uruskan korban saya dengan jumlah 750. Uruskan. Termasuk beli dan juga pengurusan. Lagi satu yang orang lupa, kalau boleh kita peringat balik. Agihan. Kena wakil, agih. Tuan-tuan kena ingat kalau kita ni buat korban, bukan korban nazar. Kalau korban nazar, tuan tak boleh ambil sikit pun. Tapi kebanyakan orang buat korban sunat lah. Bila buat korban sunat, dia boleh ambil. Maksudnya apa? Dia bagi sikit kat fakir miskin, hak selebih dia makan boleh. Yang penting dia bagi sikit kat fakir miskin. Hak 1/3 tu semua perbincangan ulama' je. Hak sepakatnya macam mana? Dia bagi sikit kepada fakir miskin. Contoh dia bagilah berapa persen? 1 kilo dia bagi. Kan hak balance tu semua dia nak masuk peti air dia, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Hukum fiqh. Saya buat korban di rumah saya. Saya korban seekor, saya bagi je sikit. 0,5 kilo saya bagi kat fakir miskin. Hak baki tu semua saya masuk peti air makan setahun. Boleh ke tak boleh? Bukan korban nazar, boleh. Boleh. Di sudut hukum fiqh boleh. Jadi sebab tu, waktu akad wakil tu, jawatan kuasa kena clear awal-awal. Bahawasanya mengambil juga wakil agih. Bila dia ambil wakil agih, dia bebas lah untuk nak bagi banyak mana pun. Kerana tak jelas kat situ. Tu yang jadi lepas tu apa? Ada peserta awal-awal dah cop ekor. Contoh kan, saya nak ekor. Kawan ni nak lidah. Jenuh nak nguruh begitu. Dah 7 orang nak lidah, apa dapatnya? Lidah potong 7, ekor potong 7. Jadi sebaiknya lah bila ambil wakil, akad wakil tu, kita terima 750 tu kan. Kita kena maklum pada perwakilan. Kita terima wakil. Satu. Yang kedua, kita ni terima perwakilan duit tu, sebahagiannya untuk pengurusan, sebahagian untuk beli lembu. Nombor 2. Nombor 3, kena pastikan agihan. Kita wakil juga untuk agih. Dan boleh letak syarat kat situ lah. Maksudnya peserta
jawatan kuasa letakkan syarat agihan atas budi bicara ataupun atas ketetapan jawatan kuasa. Bukannya kehendak peserta. Kalau peserta tak setuju, pergi sebelah sendiri. Tak nak lah pula, letih. Kan? Nak potong sembelih seekor kambing pun letih. Jadi dia buat dekat masjid, memudahkan dan juga untuk kemasyarakatan. Dan jawatan kuasa letaklah syarat awal-awal. Wakil menguruh ni sampai kepada agihan. Maka tak ada lah masalah timbul. Gitu kan. Ni semua sebahagiannya termasuk dalam daerah ihsan. Mana kita buat sesuatu lebih daripada hak sepatutnya. Jadi kita berhenti sekadar tu dulu. Bahasan tentang ihsan ni panjang. Kenapa? Kerana dia berkait dengan semua aspek kehidupan kita. Jadi secara mudah nak faham ihsan ni tu lah. Kalau tahu mana yang sepatut kita buat, yang fardu, hak lebih daripada fardu tu, maka kita dah masuk dalam bab ihsan. Lagi banyak kita buat, maka lebih banyaklah kita berada dalam daerah ihsan, iaitu maqam yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik pada Allah Taala, aku minta maaf banyak. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma ya Allah warzuqna al-amala bihi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.